cerita di Seberat Berita, kami nak meneruskan bagi segmen kedua cerita pada waktu ini untuk melihat kepada apa yang disebutkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia KKM yang mana melaporkan sehingga kini telah pun mempergiat pengawasan dan juga advokasi mengenai cacar monyet. Ini dipetik daripada apa yang disebutkan oleh Menteri Kesihatannya sendiri, Khairy Jamaluddin, yang mana menyebut dalam satu kenyataan langkah itu diambil susulan laporan Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO mengenai kejadian kes cacar monyet di negara yang bukan endemik penyakit tersebut sejak awal bulan Mei 2022. Dan kalau diikutkan laporan ini kami kongsikan di astroawani.com yang mana antara langkah yang akan diambil jelasnya adalah untuk memastikan fasiliti kesihatan, kerajaan dan juga swasta menotifikasi kes disyaki dan disahkan cacar monyet dengan segera dan juga bagi memastikan langkah kawalan dan pencegahan dapat diambil termasuklah mengenal pasti kontak rapat kes. Dan KKM juga akan mewujudkan pengawasan sentinel di beberapa buah klinik swasta dan juga kerajaan bagi membantu memantau kejadian penyakit ruam serta mempertingkatkan kapasiti makmal yang telah menjalankan ujian pengesanan virus cacar monyet. Baik, untuk waktu ini, kalau boleh saya nak terus bersama dengan Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Datuk Dr. Zainal adalah pakar perubatan kesihatan awam. Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam, ya saya. Datuk, kalau berdasarkan pengamatan semasa dan juga apa yang dinyatakan oleh KKM pada waktu ini, siap-siaganya sudah pun bermula dan juga sudah pun dilakukan. Tapi mungkin secara keseluruhan mungkin boleh dikongsikan sejauh mana tahap kesediaan ataupun ketahanan sistem kesihatan awam negara ini kalau kita ambil iktibar pandemik COVID-19 dan juga menuju kepada waspada ancaman cacar monyet ni, Datuk. Ya, sebenarnya dari segi secara amnya, agensi-agensi kesihatan di Malaysia memang telah bersedia dan khususnya untuk Kementerian Kesihatan, kerana ini merupakan salah satu daripada elemen persediaan untuk menghadapi kita panggil public health emergency concern seperti mana COVID-19 dan sebagainya. Jadi kita punya sistem telah memang kata dah terlatih, dah memang bersedia. Samping itu, kita juga mempunyai sistem surveillance ataupun pengawasan untuk mengesan kedatangan kes-kes ataupun kes-kes barulah ke dalam negara kita. Kita punya kapasiti dan kita punya kemudahan. Di samping itu, disebabkan oleh cacar monyet ni ataupun monkeypox ni, dia melibatkan satu komuniti ataupun kumpulan orang. Jadi lebih mudah untuk difokuskan kepada kumpulan dan juga travelers daripada negara-negara yang disyaki. Jadi saya rasa dan saya insyaAllah kita boleh yakinlah dengan sistem kita dan sudah bersedia pada tahap yang katakan sangat memuaskan. Okay, saya. Datuk, apabila WHO mengisytiharkan cacar monyet sebagai satu kecemasan kesihatan global ataupun darurat kesihatan di peringkat antarabangsa, bagaimana boleh kita fahami? Adakah ia sangat-sangat membimbangkan walaupun pada ketika ini kita masih lagi sifar bagi kes ancaman cacar monyet, tapi kalau di negara-negara jiran kita sudah ada kes-kes yang dicatatkan, juga rekod-rekod berkaitan dengan cacar monyet. Bagaimana boleh kita faham tahap kebimbangan di mana yang perlu kita letakkan berkaitan dengan cacar monyet yang diisytiharkan sebagai darurat kesihatan global ini? Ya, sebenarnya pihak WHO mengambil langkah yang ke depan sedikit. Kerana untuk menyihatkan PAHC ni, WHO telah mengadakan 2 kali mesyuarat. Mesyuarat pertama mereka tidak bersetuju untuk mengisytiharkan, dan mesyuarat yang terbaru ni jawatankuasa teknikal itu tidak memberi satu keputusan yang kata konsensus. Walau bagaimanapun Dr. Tedros itu Director General WHO telah membuat keputusan untuk menjadikannya sebagai PAHC. Walau bagaimanapun kita kena faham bahawa wabak kali ini bukan seperti wabak COVID-19 Ada di tahap yang dipanggil moderate kepada tinggi atau high risk, terutama di negara Europe, Kanada, US dan sebagainya. Tetapi untuk negara-negara di sebelah kita ataupun yang tidak endemik, dia punya risiko tu tidaklah setinggi COVID-19 ataupun risiko negara-negara lain. Walau bagaimanapun, kemungkinan untuk berlaku di negara kita ataupun di rantau ini ada, kerana mungkin berlaku nanti pergerakan
pesakit ataupun kontak daripada negara-negara yang terkena ataupun negara-negara endemik daripada Afrika. Tapi itulah yang saya tekan setakat ini pihak CDC Atlanta dan WHO telah mengenal pasti sekumpulan individu yang mempunyai behavior mereka sendiri dan juga boleh dikawal kalau kita mendapat kerjasama yang kuatlah, yang tinggi daripada masyarakat awam dan juga pihak pengendali sistem kesihatan. Maknanya jika ada disakti, maka cepat-cepat melaporkan kepada pihak kesihatan dan kesihatan akan membuat sampel dan pengesahan lah. Ya, saya. Datuk, kalau melihat kepada kenyataan yang dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Kesihatan, individu dan juga nasihat sebenarnya dan juga saranan, individu yang mempunyai gejala cacar monyet digesa segera untuk pergi mendapatkan rawatan di fasiliti kesihatan untuk pemeriksaan dan juga rawatan lanjut, dan kesan itu dibuat susulan pengumuman yang telah pun dimaklumkan oleh WHO berkaitan dengan cacar monyet ini. Kalau kita ambil iktibar dan juga pengalaman pengurusan kesihatan awam sepanjang lebih 2 tahun kita melalui pandemik COVID-19, pada pandangan Datuk, melihat kepada tahap pemahaman orang ramai apabila ada berlaku risiko, berlaku jangkitan, gejala dan sebagainya, reaksi dan juga respon daripada rakyat tentang pentingnya ada pengetahuan yang secukupnya berkaitan dengan kesihatan awam, apatah lagi apabila kita bercakap tentang ancaman cacar monyet ni, Datuk. Betul. Pada peringkat COVID-19 pun masa itu pengetahuan atau kesedaran orang ramai itu kurang kan, mereka masih dengar khabar lagi dan sebagainya. Tapi kita harap dengan selepas kita menghadapi pandemik dan sekarang bila datangnya cacar monyet ni, jadi kita akan lebih alert, lebih sedar, kerana ini dua perkara penting. Pertama, pihak komuniti ataupun rakyat yang merasa mereka expose dan terkena penyakit mendapat rawatan untuk dibuat diagnosis. Manakala untuk pengendali perkhidmatan kesihatan sama ada klinik atau hospital swasta, cepat-cepat untuk menghubungi Kementerian Kesihatan, kerana Kementerian Kesihatan mempunyai fasiliti untuk ujian diagnosis. Dan satu lagi ialah sebab setakat ini, walaupun pihak WHO dan CDC Atlanta mengatakan bahawa 98% daripada kes yang terbaru melibatkan golongan kita panggil MSM, itu Men Have Sex with Men, dan juga multiple partners dan sexual activity yang agak free dalam masa terdekat. Jadi kumpulan ini juga orang katakan jangan malu ataupun jangan mengasingkan diri kalau mereka merasakan mereka ada gejala. Cepat-cepat mendapatkan rawatan, walaupun nanti mungkin ada sedikit sebanyak orang akan mengata dan sebagainya. Tapi kita kena break the barriers lah. Ya, saya. Datuk, mungkin yang terakhir sekali mungkin boleh dikongsikan apabila kita bercakap tentang ancaman dan juga risiko cacar monyet ini, apa selain daripada kita melihat kepada tindak balas siap siaga dan juga strategi yang diatur oleh kerajaan untuk mengekang penularan dalam negara, mungkin boleh dikongsikan sejauh mana peranan yang perlu dimainkan oleh individu itu sendiri dan juga peranan komuniti. Kita bercakap tentang kita sekarang bergerak kepada menuju fasa endemik bagi COVID-19 dan sudah tentu kewajaran dan juga pengetahuan untuk menjaga kesihatan diri tidak perlu lagi untuk dinasihatkan berkali-kali untuk menjaga kesihatan dan juga berapalah SOP-SOP tertentu. Tetapi apabila ada ancaman baharu kesihatan awam seperti cacar monyet ini, bagaimana individu rakyat Malaysia secara keseluruhannya perlu meningkatkan tahapkan diri mereka sendiri, Datuk? Ya, betul. Kita telah waktu 2 tahun lebih berasa susah senang dengan pandemik COVID-19 kan. Jadi kita harap supaya perkara ini tidak akan berlaku lagi untuk wabak-wabak akan datang, termasuk wabak cacar monyet ni. Jadi yang penting individu ataupun komuniti, pertama kita kena tingkatkan pengetahuan kita tingkatkan kesedaran ataupun alertness terhadap penyakit ini. Kemudian kita buat penilaian risiko sendiri. Misalnya kalau kita nak pergi ke negara-negara yang berisiko tinggi ataupun kita baru balik daripada negara-negara yang berisiko tinggi, jadi kita ambil langkah-langkah untuk lapor, untuk surveillance dan juga untuk testing, pergi kepada klinik ataupun fasiliti dan mereka membuat ujian. Dan sekiranya kita positif, kita akan melakukan tindakan pengasingan sendiri sebelum ia merebak menjadi wabak yang besar di negara kita. Saya rasa kalau kita dah faham semua, dah boleh buat semua, insya-Allah kita buat yang sama saja, kita akan berjaya.
dan mengekang wabak cacar monyet ini. Itu saja. Okey, baik. Terima kasih Datuk Dr. Zainal Arifin Omar. Datuk Dr. Zainal adalah pakar perubatan kesihatan awam yang mana berkongsi pandangan melihat kepada waspada ancaman cacar monyet. Ini susulan kenyataan baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia yang mana KKM sehingga kini telah pun mempertingkatkan pengawasan dan juga advokasi mengenai cacar monyet. Anda boleh terus ke astroawni.com. Ada kami siarkan laporan dan juga artikel berkenaan dengan kenyataan dikeluarkan oleh KKM berkaitan dengan pengawasan dan juga advokasi berkaitan dengan penyakit cacar monyet. Saya kira itu saja untuk waktu ini cerita di Sebalik Berita. Saya Fauzi Zin. Kita jumpa lagi.